Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mana hati perut hangpa. Lelaki kesal Sanusi label pekerja KAHB sebagai lintah. Keceluparan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang melabel pekerja Kedah Agro Holding Berhad KAHB sebagai lintah menghisap darah amat dikesali. Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikhwan Razak berkata, kaki tangan anak syarikat MBI bukan hamba yang sesuka hati boleh diperbodohkan. Dia juga mempersoal, di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan. Bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka. Yang aku tak faham ni, mana hati perut hangpa. Depa tu bukannya sukarelawan. Depa tu pekerja. Bayaklah gaji depa, kata beliau. Depa tu bukan pakyik, kuli hamba yang boleh diperbodohkan. Boleh buat macam kuli. Depa tu tuntut gaji saja, kata seorang lagi netizen. Lepas tu hang nak salahkan depa buat kerja tak bagus. Lintahlah hang kata. Hangpa nak pelepas diri tak mau bayar gaji, hangpa kata depa tak reti buat kerja, kata seorang lagi netizen. Mana ada dalam sejarah majikan salahkan pekerja sebab syarikat nak bankrupt, katanya. Sejak semalam, tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenan kaki tangan KAHB yang dilabel sebagai lintah. Sanusi berkata mana-mana anak syarikat kerajaan negeri GLC yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan dan menghisap darah perlu ditutup. Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan KAHB yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos lalu kerana cara itu tidak akan membantu syarikat berasaskan pertanian itu menjana pendapatan. Tujuan tubuh GLC untuk berniaga, dapat projek kerajaan untuk pulang balik kepada kerajaan. Kalau ada 30 orang kerja dalam itu, makan ke darah, sumbang tak pernah. Tapi kikis lagi, itu bukan GLC, itu lintah. Saya tak mahu bela lintah, kata beliau. Dalam pada itu, individu itu meluahkan rasa tidak puas hati mengapa Sanusi tidak menghentikan operasi KAHB jika benar kaki tangannya tidak menjalankan kerja dengan baik sejak awal. Dia menganggap Sanusi hanya beralasan untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Gaji itu hak. Kerja bagus ke tak bagus kena bayar. Kalau depa kerja tak bagus, awak tak tutup dari tahun 2020. Hang kata nak tutup, pasai pa hang tak tutup, kata beliau. Tiba-tiba tahun 2023 ada masalah gaji, hang nak salahkan depa kerja tak bagus. Kalau depa kerja tak bagus, CEO buanglah depa, terminate depa, ujarnya lagi. Yang kedua ni, hang duk kata salah UMNO. Aku nak tanya, masalah gaji ni zaman UMNO ke zaman hang? Kalau bermasalah zaman UMNO, kenapa gaji tetap bayar? Zaman hang yang gaji tak bayar, tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini paling mengejutkan Malaysia daripada anak-anak Mahathir. Mereka mengaku bahawa Dr. Mahathir adalah sasaran siasatan SPRM. Wah, ini memang amat menggemparkan kita semua. Mokzani dan abangnya Mirzan berkata mereka menjadi saksi siasatan agensi anti rasuah itu. Ikuti terus ulasan kali ini. Mohon bantuan anda, tolong tekan butang subscribe di ruangan subscribe bagi mendapatkan maklumat terkini daripada channel ini. Dua anak Dr. Mahathir Mohamad berkata mereka diarahkan oleh agensi anti rasuah
untuk membantu siasatan terhadap bapa mereka. Mendedahkan buat kali pertama bahawa sebuah siasatan yang telah dijalankan selama berbulan-bulan menyasarkan bekas Perdana Menteri berusia 98 tahun itu. Kata mereka, bapa saya ialah suspek utama siasatan. Itu pengakuan daripada Moghzani, 63 tahun, dalam temu bual pada Sabtu lepas. Kami menjadi saksi kepada apa yang sedang disiasat agensi anti rasuah, kata beliau. Pada Januari, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengarahkan Moghzani dan abangnya Mirzan 65 tahun supaya mengisytiharkan harta mereka sejak 1981, iaitu pada ketika Mahathir mula-mula menjadi Perdana Menteri, dilantik Perdana Menteri kali pertama. Arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan berhubung rekod perniagaan luar pesisir yang didedahkan oleh sebuah konsortium wartawan, kata SPRM pada masa itu, tanpa menyebut sasaran utamanya ialah Mahathir. Jurucakap SPRM berkata pihaknya tidak dapat mengulas maupun mengesahkan komen Moghzani, sementara pejabat Mahathir belum menjawab permintaan untuk mendapatkan komen. Moghzani dan Mirzan sedang membantu dalam siasatan tersebut, tetapi tugas itu membebankan dan mengambil masa, kata mereka. Kedua-duanya diberikan 2 lanjutan tarik akhir sejak Februari untuk mematuhinya. SPRM bagaimanapun tidak memberi mereka sebarang butiran berhubung siasatan ke atas Mahathir, menurut Moghzani. Kami ada bertanya, siasatan ke atas bapa saya ni tentang apa? Mereka tidak dapat memberi kami maklumat itu, katanya. Boleh bayangkan atau tidak, anda diminta beri maklumat yang akan digunakan untuk mendakwa bapa anda. Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022 ialah bekas anak didik Mahathir yang pada mulanya dilihat sebagai penggantinya, namun kemudian hubungan mereka menjadi renggang. Mahathir memecat Anwar daripada semua jawatan kerajaan pada tahun 1998 dan Anwar kemudiannya dipenjarakan atas tuduhan rasuah dan liwat yang dinafikannya. Perkembangan itu mengejutkan negara dan mengangkat Anwar sebagai tokoh pembangkang yang mendesak reformasi demokrasi. Kerajaan Anwar berdepan kritikan daripada parti pembangkang dan kumpulan masyarakat sivil tahun lepas, selepas Peguam Negara menarik balik 47 pertuduhan jenayah terhadap timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Anwar menafikan beliau campur tangan dalam kes itu maupun dalam siasatan SPRM. Pejabat Anwar enggan mengulas perkara ini. Mahathir yang memimpin Malaysia selama hampir suku abad berkata, ketika sidang media pada Januari sebelum Moghzani diarah mengisytiharkan hartanya, siasatan melibatkan Mirzan bermotifkan politik. Anak-anak Mahathir berkata mereka sedang dalam proses memfailkan pengisytiharan harta dengan bantuan setiausaha syarikat dan akuntan. Pada 1981, Moghzani masih seorang pelajar di United Kingdom dan beliau berkata, hampir mustahil untuk mengesan hartanya sejak itu. Tambahan, semua rekod dalam bentuk fizikal bukan digital. SPRM juga sedang menyiasat Daim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan dan pembantu Mahathir. Beliau dan isterinya Naimah Khalid didakwa pada Januari kerana tidak mengisytiharkan harta termasuk bangunan 60 tingkat Menara Ilham di Kuala Lumpur yang disita pada Disember. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.